Salam sejahtera semua. Nama saya Ha Heng Siang. Saya dari unit B11. Okey. Hari ini saya akan men- membincangkan tentang satu isu yang agak penting, iaitu isu sempatan Malaysia dengan Thailand. Okey. Inilah Malaysia, inilah Thailand. Yang minat berbincang tentang sempatan. Goodness. Inilah soalan PB, iaitu kerja khusus kami lah soalan. Sebelum saya memulakan, saya nak tanya, benarkah anda terfikir kenapa Malaysia mempunyai isu sempatan dengan Thailand? Tahukah? Tak tahu tak apa. Kami akan menjawab soalan itu dalam pelajaran hari ini. Sempatan sebelum memulakan, saya nak menjelaskan apa itu sempatan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sempatan adalah hak atau batas sesuatu kawasan seperti negeri, negara atau daerah. Sempatan antara Malaysia dan Thailand melentangi lebih kurang 646 kilometer yang melibatkan negeri Perlis, Kedah, Perak dan Kelantan. Hubungan antara kedua-dua negara ini mempunyai sejarah panjang yang dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi dan sosial. Namun, sempatan ini juga menjadi titik pentingkaian yang mencetuskan beberapa isu dan diplomatik. Okey. Gambar inilah adalah sempatan Malaysia dan Thailand. Sini adalah Malaysia, sini adalah Thailand. Sempatan antara bangsa yang memisahkan Malaysia dan Thailand adalah dibentuk pada tahun 1909 dalam Perjanjian Inggeris hingga Siam 1909. Nice. Okey, inilah peta, inilah tadi yang saya sebutkan. Tadi saya sebutkan yang melibatkan negeri Perlis, Perak, Kelantan dan Kedah. Ni lah Perlis, ni Kedah, ni Perak, ni Kelantan. Okey. Jadi yang ni punya ialah Thailand punya. Yes. Hari ini kita akan dapat mempelajari isu utama sempatan Malaysia dan Thailand. Menurut kajian saya, ia mempunyai isu keempat yang terpenting. Yang pertama, isu keselamatan dan jenayah rentas sempatan. Yang kedua, pertikaian sempatan maritim. Yang ketiga, isu etnik dan konflik di selatan Thailand. Yang keempat, pelarian dan isu kemanusiaan. Kami pergi ke yang pertama, isu keselamatan dan jenayah rentas sempatan. Apa maksudnya? Maksudnya ialah kawasan sempatan Malaysia dan Thailand sering dikaitkan dengan aktiviti jenayah. Contohnya, pengelutupan tanah, pemerdagangan manusia dan barangan haram. Kumpulan jenayah dia sangat bijak. Dia menggunakan laluan tidak rasmi bagi mengelakkan kawalan dan tangkapan daripada kedua-dua negeri. Sebagai contoh, mungkin kumpulan jenayah Thailand dia ingin menghantar barangan haram ke Malaysia. Dia menghantar melalui hutan tebal. Hutan tebal tidak mudah dilihat oleh orang lain, jadi mereka menggunakan cara tersebut untuk mengelakkan dijumpai. Selain itu, ada seseorang nelayan Thailand. Dia juga sangat bijak. Dia menggunakan kapal membawa macam dadah dan masuk ke Malaysia
melalui laluan sungai. Laluan sungai juga suka untuk ditangkaplah sebab kan sungai sangat besar dan bukan hanya satu kapal ke atas. Jadi mereka guna cara ni dua untuk melentas sepadan. Bagi Malaysia, pengelutupan dana dari segitiga emas ke dalam Malaysia sering berlaku dan ia melalui Thailand. Sebab apa? Sebab kelonggaran pengawasan di beberapa kawasan sepadan. Maksudnya kerajaan Malaysia tidak mengusung orang untuk membuat rodaan. Mungkin ada buat lah tapi dia bagi sesetengah tempat ketinggalan dan mereka akan guna tempat itu dan masuk dan membawa masuk dana ke negara kami. Isu kedua adalah pertikaian sepadan maritim. Okey. Saya tukar tempat sebab laptop habis elektrik. Okey. Saya teruskan. Isu kedua adalah pertikaian sepadan maritim. Walaupun sepadan darat antara Malaysia dan Thailand sudah ditetapkan, tetapi masih terdapat pertikaian mengenai sepadan maritim, khususnya di kawasan Teluk Siam. Kedua-dua negara menutup bahawa kawasan pengayuan tersebut kaya dengan sumber perikanan dan hidrokarbon. Hal ini menyebabkan ketekanan dalam hubungan diplomatik antara dua negara. Kedua-dua negara berusaha menutup hak eksklusif ke atas pengayuran tersebut. Pertikaian ini telah membawa kepada beberapa insiden penahanan nelayan oleh pihak berkuasa kedua-dua negara kerana dianggap menceroboh kawasan pengayuran yang dipertikaikan. Okey, sebab maritimnya ialah kawasan air. Dan nelayan Malaysia, dia kadang-kadang dia akan mencari mana tempat yang mempunyai ikan yang lebih banyak. Jadi dia akan menggunakan kapal pergi. Lepas tu, dia tidak pasti tempat itu adalah milik Malaysia atau Thailand. Jadi dia menangkap ikan di sana, tetapi mungkin ditangkap oleh pihak keselamatan Thailand sebab dia cakap tempat itu adalah milik mereka, tapi tidak ada bukti bahawa tempat kawasan air itu adalah milik mereka. Jadi ni lah masalah yang berlaku pada sekarang. Kerajaan Malaysia dan kerajaan Thailand perlulah menunjukkan mana adalah milik kami, manalah kawasan pengairan yang adalah milik kami. Jadi inilah mengusahakan nelayan Malaysia sebab mereka nak menangkap ikan untuk meneruskan kehidupan mereka. Okay, next. Isu ketiga adalah isu etnik dan konflik di selatan Thailand. Wilayah selatan Thailand seperti Narathiwat, Pattani dan Yala mempunyai penduduk majoriti Melayu Muslim yang berkongsi persamaan budaya dan agama dengan penduduk di utara Malaysia. Nanti saya akan tunjuk gambar. Sejarah panjang konflik di wilayah ini berkait rapat dengan gerakan pemisah yang menuntut autonomi atau kemerdekaan daripada kerajaan Thailand. Gerakan pemisah di selatan Thailand menimbulkan cabaran keselamatan kerana
Aktiviti kecekasan dan ketidakstabilan politik yang memberi kesan kepada Malaysia, khususnya Kelantan yang bersempatan dengan kawasan ini. Ni masalah ni juga suka untuk diselesaikan sebab di selatan Thailand. Mari saya tunjuk gambar. Okey, ni. Perlis ni Malaysia punya adalah Perlis, Kedah, Perak dan Kelantan. Jadi Thailand punya adalah Narathiwat ialah Patani, Sokrak dan Sandur. Jadilah mungkin yang rakyat yang tinggal di sempadan sini dia akan berkongsi budaya dengan penduduk yang di Malaysia yang mungkin di sempadan Kelantan lah. Jadi ada orang cakap punya mungkin tidak selamat sebab kerana sering berlaku aktiviti pergaduhan, keganasan dan perkara tersebut membawa kesan buruk kepada penduduk tempatan yang tinggal berhampiran. Dalam konteks ini, isu peralihan dan isu kemanusiaan juga merupakan cabaran yang besar. Konflik di selatan Thailand menyebabkan pelarian mencari perlindungan di Malaysia. Hal ini menimbulkan dilema kemanusiaan dan keselamatan. Sebahagian pelarian mungkin terlibat dalam aktiviti militan, sementara yang lain memerlukan tempat perlindungan sebagai masa konflik. Jadi Malaysia perlu mengimbangi pendekatan kemanusiaan dengan kawalan keselamatan yang ketat demi memastikan keselamatan negara dapat ditandangi dengan berhemah. Okay. Sekarang kami teruskan dengan saya kembali. Okay. Jadi Malaysia perlu mengimbangi antara memberi bantuan dan memastikan keselamatan negara tidak terjejas akibat kemasukan pelarian ini. Okey. Sekarang saya teruskan dengan implikasi isu sempadan. Implikasi yang saya jumpa adalah mempunyai 3. Yang pertama, hubungan diplomatik. Yang kedua, kesan ekonomi. Yang ketiga, ancaman keselamatan nasional. Yang pertama, isu sempadan ini sudah tentulah menjejaskan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Thailand. Walaupun kedua-dua negara ini sering bekerja sama dalam menandangi isu keselamatan, pertikaian yang tidak diselesaikan bolehlah mencetuskan ketegangan politik dengan mudah. Oleh itu, rundingan diplomatik yang efektif diperlukan bagi memastikan kestabilan hubungan dua halang. Bagi implikasi kedua, iaitu kepada kesan ekonomi. Aktiviti pengeludupan memberi kesan kepada ekonomi Malaysia, khususnya dalam sektor pelantangan dan perikanan. Sebab ia boleh memberi impak yang besar kepada sektor-sektor tersebut. Kedua, pertikaian maritim boleh menjejaskan industri minyak dan gas
yang menjadi sumber utama kepada ekonomi kedua-dua negara. Sebab dalam kawasan perairan mungkin di bawah tanah mempunyai minyak yang banyak atau gas asli. Jadi sekiranya Malaysia mem- menggoreng tanah untuk mendapat minyak mungkin di laut, di tengah-tengah lah. Thailand akan cakap dia mempunyai kawasan dia. Kenapa Malaysia menceburi kawasan Thailand? Jadi ni lah juga salah satu implikasi isu sembatan. Okey. Sekarang saya akan mencakap berita tentang pengelutupan. Pengelutupan yang saya cari. Sebab ni aktiviti pengelutupan. Okey. Sindiket pengelutupan di sepanjang negara. 15 lagi penjawat awan ditahan. Berita ini dikemukakan pada 2024 Mac 19. Okay. Mari kita tengok. SPRM menahan 15 lagi penjawat awam kerana disyaki menerima rasuah lebih 2 juta daripada sindiket pengelutupan tembakau, rokok dan arak secara haram melalui pintu masuk negara. Dengan tangkapan terbaru ini, ia menjadi keseluruhan 12 individu termasuk 20 penjawat awam ditahan setakat ini berhubung dengan sindiket terbabi. Jadi, bolehlah kami tengok bahawa jika nak pengelutupan data, dia sangat mudah. Orang Thailand, peniaga Thailand bagi sikit rasuah kepada orang Malaysia tempatan. Mereka sudah dibenarkan masuk tanpa apa-apa kontak, tanpa apa-apa isyarat. Jadi inilah masalah yang berlaku pada Malaysia. Okey. Ni perlainan ni yang saya jumpa. Tadi berita tersebut adalah pada 2024 Mac punya, jadi ni adalah Disember punya. Saya percaya ni lah kejayaan pasukan keselamatan Malaysia punya. Aktiviti pengelutupan barangan di Sempatan Kelantan berkurangan. Ini adalah berita yang bagus. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPTN Kelantan mendapati bahawa aktiviti pengelutupan tembakauan haram sepanjang Sungai Kolok berkurangan selepas penguasaan larangan lintas sempadan melalui laluan tidak sah sejak 1 Disember lepas. Sungai Kolok adalah sungai yang sering digunakan oleh orang Thailand memasuk ke Malaysia dengan mudah. Jadi kami cari isi yang penting. Okay. Pihak kami pun turun untuk melakukan rundaan di kawasan sama. Pengelutupan di Sempatan amat berkurang. Masih ada, tetapi bukan 100% katanya. Maksud beliau adalah terdapat banyak kumpulan yang membuat aktiviti pengelutupan. Tidak, kerajaan Malaysia memang berjaya menahan kumpulan ini, tetapi kumpulan lain juga masih menjalankan aktiviti yang sama. Jadi negara kami tidak dapat menghentikan sepenuhnya, tapi hanya mencuba seupaya daya untuk menghentikan aktiviti tersebutlah. Okay. Sementara itu, 1025 tindakan kes dihasilkan KPTM
Kelantan melibatkan berbagai kesalahan dan tempoh Januari sehingga November tahun ini. Okay. Inilah boleh menunjukkan keturunan lah. Dan Malaysia juga boleh mengelakkan larangan larangan masuk ke Malaysia dengan mudah. Okay. Implikasi ketiga adalah ancaman keselamatan nasional. Peningkatan jenayah lentas sempadan dan keganasan di selatan Thailand boleh mengancam kestabilan Malaysia, terutamanya pada negeri-negeri utara seperti yang saya tadi sebutkan, Kelantan, Kedah, Perlis dan Perak. Sekiranya negara ingin menyelesaikan masalah tersebut, sempadan perlulah dikawal dengan lebih ketat oleh ketua-ketua pemimpin negara serta kerjasama yang lebih erat antara pasukan keselamatan. Jadi, negara gembira perlulah bekerjasama dengan negeri Thailand untuk memastikan sempadan ketua-ketua negara sentiasa terkawal dan tidak menjadi laluan mudah bagi sindiket jenayah. Okay, next. Okay. Untuk menandangi isu-isu ini, beberapa langkah-langkah yang boleh diambil. Yang pertama, kerjasama keselamatan. Maksudnya ialah Malaysia dan Thailand perlu meningkatkan operasi keselamatan bersama-sama, termasuklah meningkatkan tempoh lontakan sempadan dan pertukaran maklumat risiko secara rahsia. Maksudnya ketua-ketua negara perlulah mengatur banyak orang membuat lontakan mungkin 1 jam sekali untuk melihat ada pelarian yang cuba masuk. Lepas itu pertukaran maklumat macam jika Malaysia mendapat sesuatu maklumat yang terkini dan tentang keselamatan Thailand atau Malaysia, kita bolehlah kongsi maklumat tersebut untuk menjadikan ketua-ketua negara lebih aman dan damai. Okay, kedua, perjanjian maritim. Rundingan mengenai persempadan maritim perlu diteruskan untuk mencari penyelesaian yang adil bagi ketua-ketua negara. Maksudnya ialah kawasan air perlulah diaturkan dengan adil lah, dan mengelabelkan mana merupakan kawasan Thailand dan mana merupakan kawasan Malaysia. Yang ketiga, pembangunan ekonomi sempadan. Pelaburan dalam ekonomi sempadan boleh mengurangkan aktiviti pengeludupan. Hal ini boleh menyediakan peluang pekerjaan yang sah kepada pendudukan tempatan. Jadi, orang Thailand tidak akan lagi lari ke Malaysia sebab jika kerajaan mereka membuat laporan dalam aktiviti ekonomi mereka. Yang keempat, penyelesaian konflik di selatan Thailand. Malaysia boleh memainkan peranan secara perantaraan dalam usaha damai antara kerajaan Thailand dan kumpulan pemisah. Yang kelima, pemantauan teknologi tinggi. Penggunaan teknologi seperti drone, CCTV dan sistem radar boleh diperkenalkan untuk memantau pergerakan di kawasan sempadan, terutamanya di kawasan berisiko tinggi. Maksudnya pihak orang yang menjaga sempadan bolehlah menggunakan drone untuk melihat sekiranya ada tak pelarian yang cuba melentas sempadan. Jika ada, kami boleh melaporkan dengan serta-merta. Sistem kadar juga memainkan peranan penting kerana sekiranya ada sesiapa yang menghampiri, ia akan memberi isyarat kepada orang dan
negara kami akan mengambil tindakan. Okey, penutup. Isu sempatan Malaysia-Thailand adalah cabaran yang memerlukan perhatian berterusan kerana ia melibatkan aspek keselamatan, ekonomi dan diplomasi. Sempatan ini menjadi laluan utama perdagangan antara Malaysia dengan Thailand, terutamanya melalui kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ di Bukit Kayu Hitam, Badan Besar dan Rantau Panjang. Sebarang ketegangan atau isu keselamatan di kawasan sepadan bukan sahaja menjejaskan perdagangan tetapi juga memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jadi, Malaysia dan Thailand perlulah mengekalkan hubungan yang kukuh bagi menjamin keamanan serta kesejahteraan penduduk di kawasan sepadan. Okey. Dengan pendekatan yang lebih strategik dan menyeluruh, kita dapat memastikan kestabilan serantau serta melindungi kepentingan rakyat di kawasan sepadan. Okey, inilah rujukan yang saya gunakan untuk membuat kerja khusus ini. Yang berminat bolehlah merujuk. Okey. Okey, ni dua juga. Okey, ni. Yang kanan punya, yang handsome itu adalah Perdana Menteri kami, Malaysia punya. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dia ketika sidang media bersama dengan Perdana Menteri yang kiri itu perempuan, Perdana Menteri Thailand Pathumtham Shinawatra di Perdana Putra pada 16 Disember 2024. Ni hubungan Malaysia dengan Thailand bolehlah terus diperkukuh dan fokus kepada kerjasama ekonomi dan memastikan keamanan serantau. Jadilah pemimpin Malaysia dan Thailand perlulah sentiasa menjalinkan hubungan yang baiklah supaya kedua-dua negara boleh selamat dan bersama-sama membawa negara sendiri pergi ke perdana dunia. Okay. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.